Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Anwar bin Jamaluddin, pemegang nombor kad matrik D2021-109-8477. Saya dari program ICMP Kesetaraan Melayu. Saya merupakan ketua kumpulan 15. Nama saya Najihah binti Zakir Hussein, nombor matrik D2020097063. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Munawarah binti Sulong bernombor matrik D2021-1097962. Saya Balkis binti Muhammad Yasin, nombor matrik D2020209738. Saya daripada Fakulti Sains Kemanusiaan dan berada dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam. Saya Nur Syidatul Aina binti Abdullah, memegang nombor matrik D202020096865. Sumbangan tamadun Islam di Malaysia. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui apa yang dimaksudkan tamadun Islam. Tamadun Islam merupakan tamadun yang datang daripada Timur Tengah yang dibawa oleh khalifah-khalifah di sana. Pada ketika itu, tersebarnya Islam di tanah Melayu melalui daripada perdagangan pedagang Arab. Tamadun Islam telah memberi banyak sumbangan di Malaysia, antaranya agama, pendidikan, seni bina, cara hidup dan akhir sekali politik. Demikian itu, mari kita lihat satu persatu penerangan daripada rakan sekumpulan saya mengenai sumbangan tamadun Islam di Malaysia. Antara sumbangan tamadun Islam di Malaysia ialah: yang pertama, agama Islam telah dijadikan sebagai agama rasmi di Malaysia. Ini berdasarkan apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa agama Islam merupakan agama persekutuan. Ini membuktikan bahawa pengaruh Islam di Malaysia sangat luas dan menyeluruh. Ia juga telah dijelaskan dan termaktub dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 31 bahawa agama Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama yang lain juga boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksud di sini, sifat Islam yang mulia membentuk Perlembagaan Negara Malaysia supaya mengizinkan hak-hak orang bukan Islam untuk mengamalkan agama masing-masing. Menurut perlembagaan, agama Islam boleh dikembangkan kepada semua masyarakat di Malaysia. Bagi menjaga agama Islam ini, perlembagaan juga telah menghalang agama lain daripada mengembangkan agama mereka kepada penduduk Malaysia yang beragama Islam. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Agama di Malaysia yang telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan haruslah mengadakan peraturan mengenai hal ehwal agama Islam dan menubuhkan sebuah majlis untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubung kait dengan agama Islam. Manakala Sultan pula menjadi ketua agama bagi negeri-negeri yang bersultan. Hal ini bagi menjamin agama Islam dapat dibela dengan sempurna. Apabila dasarnya agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, maka pihak kerajaan persekutuan atau negeri mempunyai hak istimewa dan kuasa dalam mengeluarkan perbelanjaan dan kemudahan seperti penubuhan JAKIM, masjid dan surau untuk rakyat melaksanakan aktiviti keagamaan.
Seterusnya, sumbangan terbesar tamadun Malaysia terhadap pendidikan ialah dengan kewujudan institusi pondok sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Institusi pondok telah wujud pada abad ke-17. Demikian itu, dengan pewujudan institusi pondok ini telah berkembang sangat pesat sehingga kini dan telah melahirkan ramai hufaz dan para hafizah. Dengan berkembang pesatnya pendidikan institusi pondok, telah wujudnya satu sistem madrasah dan wujudnya juga SMKA, SAN dan SAR. Selain itu, telah wujudnya satu program yang dinamakan Program Jacob. Apa itu Program Jacob? Program Jacob ini ialah satu program yang menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem jawi, Al-Quran, bahasa Arab dan fardu ain di sekolah kebangsaan. Bukan hanya penubuhan program Jacob yang telah diwujudkan, akan tetapi terdapat juga penubuhan sebuah universiti yang terkenal di Malaysia, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang telah dianggap sumbangan terbesar tamadun Islam terhadap sistem pendidikan Islam di Malaysia. Tidak ketinggalan juga terdapat penubuhan kolej swasta seperti Kolej Universiti Islam Selangor dan Kolej Universiti Islam Melaka dan sebagainya, yang turut menumpukan pengajian kepada aspek utama pengajian Islam selain menawarkan kursus-kursus profesional terhadap para pelajar. Hal ini dapat menyemarakkan lagi sistem pendidikan Islam di Malaysia. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam di Malaysia adalah dalam bidang seni bina. Seni bina merujuk kepada bidang seni untuk mendirikan bangunan, reka bentuk dan reka letak. Seni bina yang dibawa Islam adalah menara, mimbar, mihrab dan kubah. Seni bina Islam menunjukkan bentuk bangunan yang indah, kubah yang menarik, area yang mengagumkan, seni khat dan ukiran yang kreatif. Seni bina Islam juga menggalakkan nilai estetika, iaitu binaan bangunan dihiasi dengan ukiran arabis, motif kaligrafi, geometri dan cakrawala yang berfungsi memberikan ketenangan dan keselesaan. Sumbangan tamadun Islam yang seterusnya iaitu cara hidup. Nilai-nilai cara hidup dan adat istiadat telah diterapkan dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai Islam mempunyai nilai yang tinggi akidahnya dan tidak mengira bangsa mahu pangkat, kerana kita semua manusia adalah sama darjat ataupun sama tarafnya. Selain itu, Islam menunjukkan akhlak yang baik dan teratur dalam menjalani kehidupan seharian, maka secara tidak langsung ia dapat bersatu padu di antara kaum yang lain dan menjadi bangsa yang bertamadun. Seperti kita dapat lihat waktu ketika banjir, masyarakat India menolong masyarakat Melayu menolong masyarakat India. Terusnya, penerapan nilai Islam yang mempengaruhi cara hidup rakyat Malaysia telah mengubah serta memperkukuhkan akhlak rakyat Malaysia. Sebagai contoh, kita dapat lihat rakyat Malaysia patuh dan taat kepada arahan pemerintah, hormat menghormati orang tua ataupun orang sekeliling ataupun orang yang tidak kita kenali, serta patuh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kedatangan Islam, cara hidup rakyat Malaysia tidak sebegitu. Namun setelah kedatangan Islam, penerapan nilai-nilai Islam telah mempengaruhi cara hidup rakyat Malaysia dan menjadikan cara hidup rakyat Malaysia yang bertamadun. Demikian ini saya akan membentangkan sumbangan agama Islam di Malaysia dari aspek politik. Islam memberikan pengaruh yang sangat besar dalam sistem politik di negara kita, terutamanya dalam mempengaruhi watak dan pewatakan pemerintah kita. Seperti, pemerintah perlulah berlaku adil dan saksama terhadap setiap keputusan yang ditetapkan tanpa mengira darjat dan harta. Selain itu, Islam mengajar pemerintah kita untuk sentiasa mementingkan kebajikan rakyat agar terpenuhi dan tidak diabaikan, kerana tanpa rakyat, siapalah pemerintah itu. Di samping itu, Islam memupuk sikap tolong-menolong dan bersatu padu di dalam diri setiap pemerintah agar dapat membentuk negara yang aman dan damai. Kesimpulannya, terdapat pelbagai sumbangan tamadun Islam di Malaysia yang banyak memberi perubahan dan dapat dimanfaatkan serta memberi impak yang positif kepada manusia.